Okay, hai. So, pada hari ini kita akan belajar bab ruang. Okay, jadi bab ruang ni pun boleh dikatakan merangkumi daripada 4, 5 dan 6. Darjah 4, 5, 6. So, kita akan pergi dengan yang paling ringkas dulu, iaitu bentuk 3D dan bentangan. Okay, yang ni kita akan, untuk tahap kamu hanya akan perlu belajar mengenai bentuk kubus, kuboid, kon, piramid, silinder dan sfera. Okey, untuk kubus, kamu kena ingat, kubus dengan kuboid yang membezakan, kubus dia mempunyai semua sisi dia adalah sama. Kalau dia punya panjang adalah 6, tinggi dengan lebar dia pun 6 cm. Tapi untuk kuboid, tak sama. Panjang dia mungkin 6, tinggi mungkin 2, lebar dia mungkin 3. Dia takkan sama sisi. Okey, jadi ciri-ciri dia, kalau untuk kubus, 6 ada 6 permukaan rata. Sebab apa? Sebab cuba kamu bayangkan, kamu potong kotak. Jadi dia akan membentuk bentangan macam ni. Dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 permukaan yang rata. Bucu pula yang berada di hujung-hujung dia. Okey, ni bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Yang tajam-tajam dekat hujung tu adalah bucu. Dan ni tepi sama panjang, dia punya sini lah tepi sisi ni. 1, 2, 3, kamu boleh kira akan dapat 12. Sama juga dengan kuboid. Sebab dia kan membentuk petak macam kotak. Jadi dia pun tetap ada 6 permukaan yang rata. Tengok dalam gambar ni, dia buka bentangan. Kemudian bucu 8, sama juga dengan kubus. Dan ada 12 tepi yang tidak sama panjang, sebab ni adalah kuboid. Yang ketiga, bentuk seterusnya adalah kon. Kon dia ada berapa permukaan rata? Yang bahagian bawah dia saja, okey? Yang bawah ni saja yang permukaan rata. So dia ada 1 permukaan rata. Kemudian dekat bahagian segitiga ni, dia kan melengkung macam kon aiskrim tu. Jadi yang tu kita panggil dia sebagai permukaan yang melengkung. Dan dia ada 1 bucu. Bucu adalah tempat yang tajam. Dia ada ke atas ni saja. 1 bucu dan juga 1 tepi. Dan seterusnya, piramid. Piramid dia ada 5 permukaan rata. Kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay, setiap kali kalau soalan tanya permukaan rata, senang untuk kamu nak tahu adalah kamu cuba belah dia. Kamu buka jadi bentangan. So, kamu akan nampak dengan lebih jelas ada berapa permukaan rata. Okay, bucu dia pula yang mana tajam? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan 8 tepi lah. Kamu boleh kira kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kirakan dapat 8 yang berada di sisi-sisi dia. Okay. Dan seterusnya adalah silinder. Silinder ada 2 permukaan rata. Sini 1, sini 1 lagi. So ada 2 permukaan rata dan 1 yang melengkung. Yang membentuk keliling dia ni adalah permukaan melengkung dan 2 tepi ni. Okay. Dan sfera tiada permukaan rata. Sebab kamu bayangkan bola, mana ada tempat rata kan? Dia hanya ada 1 permukaan yang melengkung, membentuk 1 bola yang bulat. Dia tiada bucu dan dia tiada tepi. So dia tak ada bentangan. Untuk sfera, yang lain semua ada bentangan. Okay. Yang kedua, apa kita akan belajar adalah bentuk 2D. Bentuk 2D iaitu kita juga panggil dia sebagai poligon. Okay. Poligon ialah bentuk 2 dimensi yang ada 3 sisi yang lurus ataupun lebih. Dan dia tak ada sisi melengkung. Okay, 2D adalah gambar lukisan yang kamu lukis atas kertas. Dia tak boleh muncul. Dia tak macam 3D. Okay. Sebab tu dia kata poligon adalah bentuk 2 dimensi mempunyai 3 sisi lurus atau lebih. Sebab apa? Kalau 2 sisi lurus, mana membentuk satu poligon? Dia hanya membentuk satu garisan. Tapi kalau dah ada 3 sisi, okay, contoh segitiga, dia ada 3 sisi, 1, 2, 3, barulah jadi poligon. Sebab tu poligon adalah bentuk 2 dimensi yang mempunyai 3 sisi lurus atau lebih. Okay. Kalau ada 4 sisi lurus, kita panggil dia sebagai segi 4. Kalau ada 5,
1, 2, 3, 4, 5. Ini kita panggil sebagai pentagon. Okey, kamu cuba ingat, bila kamu pegang pensel, kamu akan pegang menggunakan jari kamu. Menggunakan tangan kamu yang ada 5 jari. Kamu pegang pen. Jadi, ingat, pentagon adalah ada 5 sisi. Sebab apa? Sebab kamu pegang pen menggunakan 5 jari. So, pentagon ada 5 sisi. Hektagon ada 6 sisi. Okay. Macam mana cikgu ingat heksagon ada 6 sisi? Cikgu ambil S ke tengah ni. 6. So, dia ada 6 sisi. Kalau heptagon, cikgu ambil dia punya T kat tengah ni. 7. Jadi, dia ada 7 sisi. Dan oktagon, kamu ingat bulan Ogos. Dia ada 8 sisi. Ogos kan bulan 8, jadi oktagon ada 8 sisi. Ingat lagi sekali cikgu ulang. Okey, segitiga mesti ada 3 sisi, segi 4 confirm ada 4. Okey, pentagon ingat, pen kamu pegang pen dengan jari kamu. Jari kamu ada 5. Kamu mana ada pegang pen dua-dua tangan kan? Pegang sebelah tangan je. Jadi sebelah tangan ada 5 jari. Pentagon ada 5 sisi. Heksagon ambil huruf S dia ada 6. So ada 6 sisi. Heptagon ambil huruf T dia. T 7. Jadi ada 7 sisi. Dan oktagon bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan 8. So dia ada 8 sisi. Seterusnya adalah paksi simetri. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagi sesuatu rajah kepada dua bahagian yang sepadan dan sama bentuk. Terdapat juga bentuk yang lebih daripada paksi simetri. Okey. Apa yang senang nak ingat adalah paksi simetri adalah satu garis yang membahagikan sesuatu kepada sisi yang sama saiz. Okey. Macam huruf I ni, kalau kamu nak lipatkan dia, nak bagi kiri kanan sama, hanya ada satu je paksi simetri dia, iaitu kamu buat di bahagian tengah-tengah sini. Okay. Bila kamu dah potong dua, atas dia pun akan sama saiz dengan yang bawah. Itu adalah paksi simetri. Kalau yang ini pula, kamu boleh potong dia macam ni, dia akan jadi separuh, melintang, menegak, dan satu lagi kamu boleh buat melintang. Jadi dia ada dua paksi simetri. Okay, kalau untuk bintang dia ada banyak, dia ada 5. Nanti kamu cuba buat atas kertas ya, sebab susah nak lukis dekat sini. Dan yang ni akan ada 6. Maksudnya paksi simetri adalah garis yang membahagikan bentuk tu kepada semua sisi yang sama. Okay. Seterusnya adalah sudut. Okay. Untuk tahap kamu hanya perlu tahu 3 sudut, iaitu sudut tegak. Okay. Kalau sudut tegak, dia adalah 90 darjah Celsius. Okay. Ini adalah contoh sudut tegak. 90 darjah. Okay. Jadi ini adalah contoh sudut tegak. Dia berada macam bentuk L. Ini adalah sudut tegak. Dia adalah 90 darjah. Untuk sudut tirus adalah sudut yang kecil daripada 90 darjah. Dan cakah, dia membesar sikit, dia adalah sudut yang lebih besar daripada sudut tegak. Okay, jadi dia punya basic adalah, kamu kena tahu sudut tegak tu 90, kalau tirus kurang dari 90, kalau cakah besar daripada 90 darjah. Dalam gambar ni ada sudut cakar, sini adalah sudut tirus kecil je. Okay. Yang seterusnya adalah garis selari dan garis serenjang. Garis selari, dia adalah dua garis yang takkan bertemu. Kamu garislah sampai mana pun dia takkan bertemu. Yang tu adalah garis selari. Maksudnya jarak antara satu garis dengan garis yang lain tetap sama. Macam yang ni, 1 cm sampai kat hujung ni pun dia tetap 1 cm. So dia takkan bertemu. Itu adalah garis selari. Kalau garis serenjang pula adalah dua garis yang bertemu ataupun bersilang yang membentuk T ataupun L. Macam ni Tengok dia bersilang dan dia bertemu. Jadi dia punya sudut ni adalah 90 darjah. Itu adalah garis serenjang.